Okey, bahagian yang seterusnya ialah sukatan serakan. Bagaimana menentukan julat antara kuartil, variance dan sisian piawai bagi data terkumpul. Jadi mari kita tengok contoh 9 muka surat 211 buku teks kamu. Okey, Pak Hamid telah mencatatkan jisim buah nanas yang dipetik dari kebunnya. Jadual kekerapan dan ogif yang berikut menunjukkan data yang diperolehinya. Tentukan julat dan julat antara kuartil bagi data tersebut. Okey, jika dalam data tak terkumpul, okey, kita senang saja tengok data, okey, iaitu jumlah keseluruhan dari jumlah-jumlah yang ada tu. Ini dia contoh dari data yang ada ni. Okey, kamu akan tengok jumlah paling kecil bahagi tolak dengan jumlah paling kecil tolak dengan jumlah paling terbalik. Jumlah paling besar tolak dengan jumlah paling kecil. Itu untuk cari julat. Okey. Tapi bila data kamu sudah dalam bentuk terkumpul begini, okey, kita akan gunakan titik tengah sahaja. Kalau tengok dalam situasi ini, maksudnya titik tengah paling besar tolak titik tengah paling kecil. Itulah dia punya julat. Jadi untuk soalan ni, kita kena carilah dia punya titik tengah. So titik tengah yang paling kecil mestilah berada di sini dan titik tengah yang paling besar mestilah berada di sini. So cara cari titik tengah ialah 999 tambah dengan 900 bahagi 2. Macam yang kita belajar sebelum ni. Okey. Tambah had atas tambah had bawah, kita bahagi 2. Begitu juga, okey, kemudian kita tolak, okey, had atas tambah had bawah yang paling kecil ni, okey, bahagi 2 untuk cari titik tengah. So kita akan dapat dia punya julat. Okey, itu julat. Untuk menentukan julat antara kuartil pula, julat antara kuartil ialah kuartil yang paling besar tolak kuartil yang paling kecil. So kuartil yang kita ada ialah kuartil 3. Julat antara kuartil ialah kuartil 3 tolak kuartil pertama. Okey, so kuartil yang ketiga ialah yang paling tinggi sini 80. Jadi maksudnya 3/4 darab dengan 80. Okey, ini dia. Kemudian kita akan dapat jawapan 809. Macam mana dapat? Okey. Okey, 60 tadi kita tengok sini dan kita akan tengok apa nilai yang ada di sini. Okey, kena tengok secara dekatlah. Okey. Okey, kalau tengok betul-betul dari sini sebenarnya dan di sini ya, satu petak. So, satu petak tu mewakili berapa? So, macam mana cara kira? Masih ingat kah? Okey, jadi kamu kena cari dulu berapa beza di sini, kemudian bahagi 10, baru kamu tahu setiap satu petak ni mewakili berapa. Okey? Itu kuartil ketiga. Kemudian kita cari lagi kuartil yang pertama. Okey, kuartil yang pertama mestilah 1/4 dari 80 dapat 20. So, bila kita dapat 20, kita pun ceklah berapa dia punya jawapan di sini. Itulah dia punya kuartil yang pertama. Jadi, julat antara kuartil ialah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Kuartil ketiga tolak kuartil pertama. So, jawapannya ialah 195 gram. Okey, seterusnya ialah variance dan sisihan piawai. Kita sudah pernah belajarkan tahun lepas. Okey, ini adalah dia punya formula jumlah hasil tambah X kuasa 2 bahagi dengan jumlah kekerapan tolak dengan dia punya min kuasa 2. Ataupun inilah dia punya formula. Okey, yang ini pula ialah sisihan piawai. Okey, variance tu kuasa 2, sisihan piawai ialah dia punya puncak kuasa 2. Yang mana X tu ialah titik tengah bagi selang kelas. Okey, F ialah kekerapan dan X bar tu ialah min. Okey, jadi mari kita tengok contoh.
Oke, ini adalah contoh jadual kekerapan di bawah menunjukkan isi padu air dalam liter terhampir yang digunakan dalam sehari bagi sekumpulan isi rumah di sebuah kawasan perumahan. Hitung variance dan sisian piawai bagi data itu. Oke, pertama untuk cari min. Min ialah jumlah kekerapan darab titik tengah bagi setiap data tu hasil tambah dia. Oke, yang ini kamu tambah, ini kamu darab dengan yang ini. Oke, kamu akan dapat ni, yang ini kamu akan tambah. Oke, jadi kamu akan dapat fx ialah 17.417 ringgit 17.5 ya. Oke, seterusnya ialah jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan ialah 95. Oke, itu dia. 95. Jadi, kamu pun gunakan formula iaitu jumlah hasil tambah keseluruhan tu. Hasil tambah keseluruhan data yang ada bahagi dengan jumlah kekerapan. Dapat min. Seterusnya, kita bolehlah cari dia punya variance menggunakan formula yang ada. Ini dia. So, pertama kita kena kuasa duakan dulu apa yang kita dapat di sini. Okey, ini dia punya jawapan, kuasa 2 setiap satu. Okey, kemudian kita dapatkan jawapan semua. Okey, kemudian kita darab lagi dengan F. Ini darab F. Kita akan dapat jawapan di sini. I itu maksudnya ialah hasil tambah. So, kamu kena tambah semualah. Okey, bila lepas kamu tambah, kamu bahagi dengan dia punya jumlah kekerapan 95. Kemudian baru kamu tolak min yang kamu dapat tadi, tapi kena kuasakan 2. Okey, maksudnya 183.34 kuasa 2. Okey, tekan calculator, dapatlah dia punya variance. Okey, jadi itu variance, simbolnya begitu kan, kuasa 2. Jadi dia punya bentuk piawai, sisian piawai ialah yang kuasa 2 tadi pindah sebelah menjadi punca kuasa 2. So, kita akan dapat jawapan. Okey, kemudian kita boleh semak jawapan menggunakan kalkulator seperti yang cikgu pernah ajar dulu. Okey, macam yang kita pernah belajar dulu. Okey, mula-mula kita tekan mod. Kemudian mod. Kita pilih SD nombor 1. Okey. Kemudian kita akan masukkan data seperti yang cikgu sudah salin tu. Okey, 154.5. Okey, kemudian kita tekan, biasanya kita tekan M+ kan. Okey, kita tekan M+ 8 kali kan. Tapi tak payah pun tak apa, kita tekan shift. Okey. Kemudian tekan shift ini. Kemudian kamu nampak tu koma bertindih. Okey, kamu masukkanlah nombor 8. Ini cara mudah dia lah. Kemudian tekan M+. So, kita baru ada 8 data sekarang ya. Okey, seterusnya ialah 164.5. Kemudian kamu tekan lagi shift koma. Okey, kemudian kita tekan nombor 12. Okey, jadi kita tekan M+ lagi. Jadi 8 tambah 12 kita sudah ada 20. Betul lah 20 seperti yang ada di kalkulator kita ni. Okey, kita teruskan lagi ya. 15 tekan M+. So, kita dapat 35 sudah. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita tekan M+. Okey, jumlah kita, data kita sudah 59. Teruskan lagi. Okey, tekan M+. 79 sudah. Okey. Dan akhir sekali tekan M+. Okey, kita punya data mesti 95. Okey.
kemudian kita tekan, kita boleh tutup, kemudian tekan shift, okey, shift 2, okey. Pilihan pertama tu ialah dia punya min, pilihan yang kedua tu adalah dia punya sisihan piawai, okey. Jadi min 1, jadi kalau kita pilih 1, kita akan dapat jawapan sama dengan 183.34, itu adalah kita punya min. Okey. Sekali lagi shift 2. Okey, nombor 2. Okey, sama dengan 15.13, itu adalah kita punya sisihan piawai. Sisihan piawai dalam bahasa Inggeris ialah standard deviation, seperti yang kita nampak di kalkulator kita ni. Kita tekan SD kan tadi. SD itu ialah standard deviation. Okey, sisihan piawai. Okey, jadi untuk dapatkan variance, kita tekan je lah ini. Okey, dan dapatkan jawapan. Okey. Okey, seterusnya ialah plot kotak. Kita sudah pernah belajar plot kotak tahun lepas kan? Okey, jadi kalau kita tengok plot kotak menggunakan kuartil pertama, kuartil kedua dan kuartil ketiga. Kuartil kedua tu ialah dia punya median. Median berada di tengah-tengah. Okey, kotak. Okey, dan sungut. Sungut tu ialah dia punya tepi-tepi tu lah. Ini dia sungut. Sungut garisannya. Ini ya garisan ni. Okey, ini pula dia punya sungut. Okey, macam sesungut kan. Okey, jadi seterusnya ialah, okey, jadi kalau kita tengok ini dia punya median berada di tengah-tengah. Okey, jadi sungutnya adalah sama panjang. Okey, jika median tu memotong kotak yang menyebabkan dia jadi tidak sama saiz, okey, kalau kotak yang berada di sebelah kiri yang lebih besar, maka kita akan panggil dia pencong ke kiri. Jika dia punya pencong, dia punya kotak lebih besar di sebelah kanan, maka kita akan panggil taburan pencong ke kanan. Okey, mari kita tengok contoh. Katalah kamu sudah siap buat ni. Okey, kuartil pertama, kuartil kedua dan segala-galanya ni kuartil median. Okey. Jadi, lepas kamu buat, kamu pun tengoklah. Okey, dia punya jawapan tu ketiga-tiga kuartil tadi. Ini kuartil yang pertama. Okey. Ini dia punya kuartil kedua ataupun dia punya median, dan ini adalah dia punya kuartil ketiga. Okey, itu dia. 1 2. Tengok graf di sini, 1 2 3. Jadi bila kamu lukis dia punya kotak, okey, median di tengah-tengah. Okey, kita tengok hasilnya. Okey, kotak mana yang lebih besar? Kotak sebelah kiri. Okey, bila kotak sebelah kiri yang lebih besar, okey, apa kita punya kesimpulan? Kesimpulan kita ialah taburan pencong ke kiri. Okey. Cara mengira ogive macam biasa ya. Cara mengira kuartil tu macam biasalah. Okey, 1/4, 1/2 dan 3/4 untuk kuartil ketiga. Okey, bagaimana membanding dan mentafsir dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai. Okey, jadi untuk ini kita akan bandingkan dia punya min dan sisihan piawai. Okey, jadi boleh tengok soalan, cikgu cuma berikan contoh penerangan sahaja. Okey, dalam situasi ini kita ada contohlah 14.35 dan 14.1. Okey, kesimpulan yang kita ada di sini ialah okey, hybrid A. Okey, ini dia menghasilkan kelopak bunga mekar kerana lebih mekar ya, kerana minnya lebih besar. Okey. Dan dari segi ni pula sisihan piawai. Sisihan piawai ni menunjukkan perbezaan. Okey, jurang perbezaan. Kalau kita tengok ni dia berkaitan dengan kelopak, kamu boleh baca sendiri. Okey, jadi kalau ni 0.4, yang ni pula 0.7. Okey, jadi ini menunjukkan okey,
0.4 lebih kecil kan. Menunjukkan dia punya jurang perbezaan tu adalah lebih kecil. Okey, maksudnya dia punya kelopak lebih kurang sama saiz lah. Mungkin contoh beginilah dia punya kelopak. Okey, lebih kurang sama saiz. Tapi untuk yang ini mungkin dia punya kelopak ada satu besar, satu kecil. Kemudian ada yang lebih besar sikit. Begitulah maksudnya. Okey, menyebabkan dia tidak konsisten lah. Lebih kecil dia punya nilai, maksudnya dia lebih konsisten ya. Okey. Rasanya sampai sini dulu. Semoga faham, okey?